Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak didapati bersalah atas 7 pertuduhan pecah amanah, pengubahan wang haram dan salah guna kuasa membabitkan dana RM42 juta dalam SRC International Sendirian Berhad. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang membacakan hujah penghakiman selama 2 jam mendapati pihak pembelaan gagal membangkitkan keraguan munasabah terhadap kes pihak pendawaan. Dan untuk perkembangan lanjut, kita terus bersama Hamdi Fahmi Muhammad Zaki di perkarangan Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Silakan Fahmi. Terima kasih Asrul di Seri Bentar. Seperti yang dimaklumkan, saya kini berada di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur bagi mengikuti kes ataupun keputusan perbicaraan membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang didapati ataupun telah didapati bersalah terhadap kesemua 7 pertuduhan yang dikemukakan ke atas beliau. Dan sebentar tadi Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dalam penghakimannya lebih 2 jam menyatakan bahawa Datuk Seri Najib sepatutnya mengetahui bahawa baki dalam akaunnya berdasarkan hujahan pembelaan bahawa ahli perniagaan Jolo dan bekas ketua setiausaha peribadinya Allahyarham arwah Datuk Seri Azlin alias menguruskan akaun bekas Perdana Menteri itu. Dan apabila mengetahui bahawa duit itu daripada keluarga diraja Arab Saudi, beliau sepatutnya memulangkan semula duit itu kepada pihak yang berkenaan. Namun Datuk Seri Najib didapati gagal berbuat demikian. Dalam hujahan Hakim Nazlan Muhammad Ghazali berkata demikian. Dan setakat ini sehingga sekarang mahkamah berhenti berehat seketika dan akan bersambung semula jam 2 petang nanti. Difahamkan oleh rakan tugas saya yang berada di bilik persidangan video bagi mengikuti prosiding yang berlangsung bahawa pihak pembelaan akan mengemukakan mitigasi terhadap pertuduhan ataupun hukuman yang akan dikenakan terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan apa yang boleh... Saya Randi Anata nombor metrik 276780. Untuk kandungan yang akan divideokan pada kali ini, saya akan mengupas mengenai bagaimana perjalanan hidup Najib Razak yang bahaya ke dalam penjara. Selepas 4 tahun menghadapi kes pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram, 5 panel Hakim Mahkamah Persekutuan dalam rayuan takhir kes bulat suara mengekalkan hukuman penjara ke atas bekas Perdana Menteri Najib Razak berhubung kes penyelewengan RM42 juta dan SRC International yang juga anak syarikat 1MDB. Skandal 1MDB adalah kes berprofil tinggi yang turut melibatkan banyak pihak antarabangsa dan menjadi tugas Badan Kehakiman menunjukkan ketegasan dalam menegakkan prinsip kedaulatan undang-undang yang diamalkan di Malaysia seperti yang dilakukan dalam perbicaraan kes SRC ini. Pada 23 Ogos 2022, Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tengku Ahmad mengekalkan sabitan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap Najib Razak setelah tidak mendapati sebarang kesalahan dalam penghakiman yang dibuat Hakim bicara di Mahkamah Tinggi iaitu Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali pada 28 Julai 2020. Ketua Hakim Tengku Maimun turut menyatakan hukuman yang dijatuhkan adalah tidak keterlaluan dan memerintahkan Najib untuk menjalankan hukuman penjara serta-merta dengan mengeluarkan waran komital. Jadi dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana perjalanan hidup Najib Razak yang bahaya dalam penjara. Teruskan menonton. Latar belakang Najib Razak. Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak merupakan bekas Perdana Menteri Malaysia ke-6 yang mana beliau menjawat jawatan tersebut dari 3 April 2009 hingga 9 Mei 2018. Dilahirkan pada 23 Julai 1953 di Bukit Buis, Kuala Lipis, iaitu anak lelaki sulung kepada bekas Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Tun Abdul Razak. Pada usia muda 23 tahun, beliau menggantikan bapanya di kerusi Pekan, Pahang selepas kematian bapanya secara mengejut pada 14 Januari 1976 akibat penyakit leukemia sewaktu mendapat rawatan perubatan di London, United Kingdom.
Susulan itu, pilihan raya kecil pekan diadakan bagi mengisi kekosongan kerusi parlimen tersebut dan Najib yang dinamakan sebagai calon menang tanpa bertanding. Dari tahun 1982 hingga 1986, beliau menjadi Menteri Besar Pahang sebelum memasuki Kabinet Ketuan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pada tahun 1986 sebagai Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, beliau telah berkhidmat dalam beberapa jawatan Menteri Kabinet sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an, termasuk sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Pelajaran. Kemudiannya beliau dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri pada 7 Januari 2004, berkhidmat di bawah Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Kerjaya politik suami kepada Datin Seri Rosmah Mangsa itu memuncak pada 3 April 2009 selepas dilantik sebagai Perdana Menteri ke-6 menggantikan Tun Abdullah Ahmad Badawi yang melepaskan jawatan. Di bawah kepimpinan beliau, Barisan Nasional menang pilihan raya 2013 walaupun buat pertama kali dalam sejarah Malaysia pembangkang memenangi majoriti undi popular. Selepas pilihan raya 2013, kerajaan diterajui oleh beliau dikaitkan dengan skandal yang melibatkan firma pelaburan One Malaysia Development Berhad, sekaligus membawa kepada pimpinan menuntut peletakan jawatan Najib. Protes berakhir dengan deklarasi warga negara Malaysia oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dari Pakatan Harapan ketika itu bersama badan bukan kerajaan untuk menggulingkan Najib. Kemudian pada pilihan raya umum 2018, BN telah dikalahkan buat pertama kali di dalam sejarah negara dengan hanya memenangi 79 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Pembangunan dan projek mega. Walaupun penghayatan kerjaya politik Najib sebagai Perdana Menteri Malaysia tidaklah seperti yang diharapkan olehnya dan pengikutnya, namun tidak dapat dinafikan bahawa terdapat pembangunan yang telah diusahakan olehnya sepanjang menjawat jawatan tersebut. Semasa perkhidmatannya, Najib sangat terkenal sebagai seorang Perdana Menteri yang sangat memewahkan rakyat dengan insentif bantuan kewangan daripada kerajaannya. Ini termasuklah bantuan rakyat Satu Malaysia, baucer buku, skim latihan Satu Malaysia serta bantuan kepada golongan nelayan. Tidak dapat dinafikan juga bahawa pentadbiran era Najib Razak telah menjalankan pelbagai pembangunan yang menciptakan pelbagai peluang pekerjaan baru buat rakyat Malaysia. Antara projek pembangkit ekonomi yang berlandaskan pembangunan secara besar-besaran yang telah dilakukannya semasa menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri ialah projek MRT, Lebuh Raya Pantai Timur 3, Pan Borneo Highway, LRT 2 dan 3, serta Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Projek-projek ini dipercayai mampu menjana ekonomi di kawasan sekitar selain merapatkan jurang antara kawasan luar bandar dan bandar. Namun dengan pelbagai projek mega seperti inilah yang menjerat perjalanan kerjaya Najib Razak, di mana terdapat aliran berbilion ringgit berlaku di sini dan diperhatikan oleh ramai pihak sehinggalah skandal One Malaysia Development Berhad dan SRC International Berhad. Ia terus menjadi tumpuan. SRC dan 1MDB, skandal korporasi terburuk di Malaysia dan antarabangsa. Sejak didakwa pada Julai 2020, Najib mengaku tidak bersalah, sering berdalih dan menegaskan bahawa beliau tidak pernah mencuri wang rakyat Malaysia. Kes skandal 1MDB melibatkan RM26 bilion. Dana diselewengkan melibatkan banyak pihak antarabangsa. Dan SRC International merupakan anak syarikat milik penuh 1MDB pula terlibat dengan penyelewengan RM4 bilion dari kumpulan amanah persaraan. Idea penubuhan SRC International Sdn Bhd muncul selepas 1MDB mencadangkan pembentukan syarikat sumber strategik bagi memastikan bekalan tenaga mampan dan berterusan untuk negara.
Najib diberi kuasa khas dalam SRC atas peranan sebagai Perdana Menteri dan menjadi pengarah bayangan dalam SRC, iaitu satu-satunya individu yang mempunyai kuasa untuk melantik dan memecat pengarah dalam SRC. KUAP menerima permohonan pinjaman RM3.95 bilion daripada SRC International Sdn Bhd menerusi surat bertarikh 3 Jun 2011 yang ditandatangani oleh pengarah SRC International Sdn Bhd, Nik Faizal Arif Kamil, yang juga mempunyai nota bertulis dan tanda tangan oleh Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu. Najib yang mengatakan bersetuju dengan cadangan ini. Pada 19 Julai 2011, pinjaman sebanyak RM2 bilion daripada SRC International diluluskan dengan syarat pinjaman itu dijamin oleh kerajaan atau dinamakan kerajaan sebagai pemiutang. Kemudiannya pinjaman kedua telah diluluskan pada tahun 2012, menjadikan jumlah wang yang dipinjamkan kepada SRC International Berhad daripada KUAP adalah RM4 bilion. Wang berjumlah RM2 bilion dimasukkan ke dalam akaun SRC pada 29 Ogos 2011 secara 4 transaksi dan RM2 bilion lagi daripada KUAP ada dimasukkan ke dalam akaun SRC pada 28 Mac 2012. Menurut saksi yang memberikan keterangan di mahkamah dalam kes SRC International Berhad, Najib Razak telah meminta seorang pegawai kanan perbendaharaan untuk mempercepatkan proses permohonan SRC International Berhad meminjam RM2 bilion daripada kumpulan wang persaraan pada 2011. Daripada dana RM4 bilion yang dipinjamkan, sebanyak RM3.6 bilion dipindahkan melalui beberapa anak syarikat dekat luar pesisir kepada beberapa entiti dan bank di luar Malaysia, termasuk BSI di Switzerland, bank di Hong Kong dan sebuah syarikat eksplorasi arang batu di Mongolia. Memandangkan sebahagian besar dana ini telah digunakan di serata dunia, kerajaan sedang mengambil langkah sewajarnya untuk mengembalikan seberapa banyak dana RM4 bilion tersebut. SRC telah mengalami situasi kewangan yang kritikal sejak tahun 2015 sehingga menyebabkan ia tidak dapat memenuhi obligasi pembayaran dengan KUAP. Selain itu, daripada RM4 bilion yang diterima SRC daripada KUAP, 1% atau RM42 juta dipindahkan ke akaun peribadi Ambeng Najib Razak antara 2014 dan 2015. Ahli perniagaan dalam buruan Loh Tek Jo, antara individu yang menguruskan akaun bank Najib Razak yang turut menjadi hujah Najib bahawa RM42 juta mengalir ke akaunnya tanpa pengetahuannya. Najib Razak menggunakan BBM untuk berkomunikasi dengan Loh dan Nik Faizal apabila urusan keluar masuk dana dalam akaun Najib. Najib juga tidak membuat sebarang laporan atau aduan kepada Ambeng dan tidak melakukan sebarang tindakan berhubung wang berjumlah RM42 juta yang dimasukkan ke dalam akaun pribadinya. Jejak aliran wang yang jelas menunjukkan dana RM42 juta daripada akaun SRC dipindahkan melalui akaun bank anak syarikatnya Gandingan Mentari Sdn Bhd dan Ihsan Perdana Sdn Bhd sebelum dimasukkan ke dua akaun pribadi Najib Razak